Itu dia sedikit berkenaan dengan inflasi. Saya tertarik sebenarnya doktor dengan kata-kata Menteri Kekom kita. Inflasi ni ada positif dia, ada negatif dia. Macam doktor cakap tadi, kita perlukan juga inflasi untuk mengimbangi struktur ekonomi kita. Boleh doktor terangkan apakah sebenarnya keperluan inflasi itu doktor? Dia dalam kitaran ekonomi, kita harus faham ekonomi ini tidak boleh berjalan secara force, ia harus berjalan secara natural. Dan dalam mana-mana negara seperti kita Malaysia, kita bernasib baik kerana kerajaan memberikan sedikit subsidi. Bukan sedikit, banyak subsidi. 77 bilion subsidi. Hampir 80 bilion. Tapi pada masa sama, kita tidak boleh mengharapkan sepenuhnya industri-industri daripada sektor perkhidmatan, sektor barangan makanan dikawal sepenuhnya oleh kerajaan. Kerana ia membahaya sekiranya apa-apa yang berlaku, ia tidak akan mewujudkan satu kitaran ekonomi yang baik. Di mana sistem-sistem yang lebih bersifat sosialis, sistem yang lebih memerlukan sebuah negara berkebajikan sepenuhnya adalah membahaya untuk sesebuah negara yang membangun dan sesebuah negara yang perlu terus untuk membina kemajuan ekonomi yang tertentu. Jadi pembukaan yang seimbang ini seterusnya akan membuka ruang-ruang untuk berlakunya persaingan-persaingan, permintaan dan pembekalan, penawaran dan permintaan. Dan equilibrium inilah yang penting untuk memastikan supaya inflasi itu dikawal, supaya ekonomi itu berjalan dengan baik daripada keseimbangan, daripada fungsi kerajaan dan fungsi pemain-pemain industri seperti mana yang bercakapkan oleh yang bahagia menteri berhubung dengan kepentingan industri-industri juga turut serta. Jadi keseimbangan inilah akhirnya diukur dengan satu inflasi berdasarkan harga barangan, berdasarkan penjualan dan berdasarkan basket inflasi, dan basket inflasi negara juga mempunyai daya pengukuran ataupun kaedah-kaedah pengukuran sendiri. Dan juga melalui pemahaman dan juga pembacaan saya, kesan positif dia adalah mampu untuk menarik pelabur asing, tetapi bukan dari aspek pelaburan monetary, pelaburan berbentuk kewangan, tetapi pelaburan yang bukan berbentuk monetary. Apakah bentuk pelaburan-pelaburan itu? Bagaimana ia boleh menarik pelabur-pelabur asing masuk ke dalam negara kita dalam situasi kalau kita lihat dalam situasi peningkatan inflasi, penting untuk negara mempunyai satu sistem ataupun sistem yang boleh membangun untuk membantu untuk negara membangun. Dan pembangunan ini perlu juga mempunyai satu-satu sektor-sektor perkilangan, sektor-sektor peralatan, sektor-sektor tangible asset yang boleh berkemampuan untuk membina negara dalam membentuk satu kemajuan moden. Sebagai contoh, kalau kita ikat dalam contoh-contoh sektor pembuatan, sektor perkilangan ayam sebenarnya, sektor ayam, perkilangan ayam, kita memerlukan satu fungsi-fungsi ataupun perkara-perkara yang boleh menaikkan taraf sistem daripada sistem penyembelihan, pembungkusan, pemprosesan dengan sistem perkilangan yang baik. Dan ini memerlukan salah satu anjakan-anjakan daripada segi inovasi-inovasi perkilangan yang baru. Dan inilah panggil non-materi yang perlu dilakukan untuk membina ke arah kemajuan-kemajuan teknologi. Dan ini memerlukan partisipasi daripada pelabur-pelabur, partisipasi daripada perkara-perkara. Kita lihat bagaimana kita punya sektor otomotif, bagaimana kerjasama strategik telah membawa otomotif negara pada satu tahap yang lebih baik. Dan sini kepentingan non-monetary value ini di mana ia memerlukan satu bentuk rangsangan-rangsangan bersifat teknologi, rangsangan-rangsangan bersifat perkilangan, rangsangan bersifat enjin, jentera dan sebagainya, mesin, dan teknologi ini perlu dibangunkan dengan konsep-konsep bersifat non-monetary untuk membentuk rangsangan-rangsangan seperti ini. Dan dalam keadaan inflasi sebenarnya, saya rasa ini juga perkara yang perlu difokuskan. Bagaimana juga untuk membawa sektor-sektor domestik dengan bantuan-bantuan tertentu supaya elemen-elemen non-materi ini berkembangkan dan akhirnya kita akan dapat membina satu bentuk sektor food security ataupun security makanan yang lebih baik daripada segi pengeluaran asas ataupun membantu distribution ataupun pemprosesan elemen-elemen tertentu seperti ayam, telur ataupun makanan-makanan lain yang bergantung kepada isu-isu yang berkepentingan negara dalam industri sektor makanan ataupun food security itu sendiri. Bermaksud langkah yang dilakukan oleh kerajaan, contohnya menjalinkan hubungan diplomasi antara negara-negara, contohnya lawatan Perdana Menteri kita ke Turki pada baru-baru ini dan menjalinkan kerjasama dengan industri di sana. Bagaimana pula bentuk intervensi sebegitu dia akan memberi kesan kepada ekonomi negara kita dari segi jangka masa pendek, sederhana dan panjang, doktor? Dia kalau kita tengok intervensi ni, intervensi dia banyak kaedah-kaedah intervensi yang kita boleh lakukan, kita boleh laksanakan. Tetapi intervensi itu harus dijalankan secara strategik. Ramai yang mengatakan apa guna ditubuhkan satu pasukan jihad inflasi. Kita baca komen di media sosial. Betul. Tetapi pemahaman itu harus dipahami. Kerana dalam apa-apa bentuk intervensi, ia harus bergantung pada keadaan-keadaan tertentu. Kerana terutamanya intervensi dalam sektor ekonomi. Kerana kita mahukan supaya perjalanan ekonomi itu berjalan dengan baik. Sebab itu apabila kita bercakap tentang salah satu strategi utama dari pasukan jihad inflasi, sesi tadbir urus bersama dengan pemain industri. Kenapa ia memerlukan satu sesi tadbir urus bersama pemain industri? Kerana pemain industri juga perlu diajak untuk bersama mengawal harga barangan dan bersama dengan kerajaan untuk memperoleh kesejahteraan rakyat.
Tetapi sekiranya dilakukan secara force intervention ataupun intervensi yang lebih agresif dan akhir pengambilalihan itu berlaku, maka ia bukan satu bentuk intervensi yang baik secara sepenuh, secara kolektif. Ia harus dilakukan secara perlahan-lahan, ia harus dijalankan secara strategik. Dan di sinilah intervensi-intervensi termasuk daripada sistem-sistem seperti perhubungan, hala-hala diplomasi dapat membantu untuk mewujudkan lebih ruang percambahan idea dan bagaimana untuk mendapatkan produk-produk rangsangan dan bagaimana untuk membentuk satu sistem yang akhirnya dapat membantu mengapungkan sedikit perkara-perkara yang berkaitan kepentingan masyarakat, produk-produk tertentu seperti kita ada krisis berjiran apabila berlaku perang Rusia dan Ukraine, kita ada krisis pemakanan dan kita pun pernah dengar bagaimana sektor-sektor pasar raya pergi ke luar negara juga untuk berjumpa dengan mereka-mereka yang perlu terlibat untuk membawa barangan-barangan tertentu dalam keadaan ekonomi yang masih lagi dalam fasa endemik ini. Di sini saya rasa penting untuk rakyat memahami kaedah intervensi itu. Sebab intervensi ini disukar untuk diukur secara tangible. Betul. Kerana ia bersifat intangible. Bayangkan kita bermesyuarat untuk sesi tadbir urus untuk menurunkan harga minyak yang dikatakan akan berlaku dalam masa 2 minggu. Bagaimana setelah harga ayam telah ditetapkan pada RM9.40 dan bagaimana proses itu berlaku. So, ini memerlukan pelbagai sesi tadbir urus dan juga memerlukan satu bentuk intervensi-intervensi yang perlu dijalankan secara strategik. Isu middleman, orang tengah, perang saraf atau perang bersama dengan orang tengah. Ia juga perlu dilihat kerana orang tengah punya kepentingan sendiri kerana banyak kawasan-kawasan itu memerlukan distribution system ataupun sistem pengangkutan dan pengaliran yang perlu pada tempat sasaran. Tapi pada masa sama, bagaimana kita nak hilangkan lapisan pemasaran itu supaya akhirnya kos itu dapat pergi. Di sinilah diwujudkan oleh pasukan Jihad Invasi ada pusat jualan keluarga Malaysia yang kata akan berlaku lebih kurang 613, saya ingat bermula pada bulan depan kan, yang akan diselaraskan. Dan ini dipanggil sebagai satu kaedah jualan langsung dan juga merupakan satu intervensi. Dan di sinilah perlu dipahami kaedah-kaedah intervensi itu seperti harga ayam, telur yang telah berjaya distabilkan dengan intervensi-intervensi secara strategik. Dan kita banyak agensi-agensi lain seperti contoh Pharma, agensi-agensi yang berkaitan yang juga telah membuka pusat jualan secara langsung yang telah belajar dalam seluruh negara. Jadi dalam security makanan, kalau kita bercakap intervensi, dia merangkumi tentang accessibility, bagaimana untuk mendapatkan akses makanan dan kemampuan untuk membeli makanan kepada masyarakat khususnya. Jadi ini antara corak-corak intervensi daripada diplomasi awam sampai ke corak-corak yang lebih kecil dan akhirnya asasnya adalah intervensi itu jalankan secara strategik. Saya suka apabila doktor menyebut tentang kerjasama antara kerajaan dengan pihak industri, bukan secara keras, bukan secara agresif, tapi secara lembut, orang kata menggunakan soft power. Tapi dalam soal konteks kenaikan kos sara hidup masyarakat ini, ia berkaitan dengan majikan. Saya kira pihak industri lah. Perlu ataupun tidak, dalam situasi sekarang, kita perlu merangka satu polisi baru ataupun intervensi baru untuk memberi jalan kepada majikan ini menaikkan gaji kepada pekerja. Saya rasa kita agak fast forward sikit ke hadapan. Sebab kita telah membincangkan isu harga ni apabila Perdana Menteri dah mengumumkan harga gaji minimum untuk pekerja. Sebenarnya saya rasa ini satu perkara yang mungkin kita terlepas pandang. Sebenarnya apa berlaku kesemelisan ekonomi, sistem-sistem ekonomi negara akan mula merancang. Dan perancangan ini telah bermula pada awal sebenarnya. Betul. Untuk menaikkan sedikit kenaikan harga gaji supaya majikan boleh bersedia untuk membina ke arah ini. Dan ini juga satu bentuk intervensi. Dari segi perolehan kuasa ekonomi yang kita lihat bagaimana subsidi itu kebanyakan daripada 80 bilion itu juga sebahagian yang diberi untuk liquidity of cash. Walaupun nampak sedikit tapi ia satu bentuk intervensi untuk memastikan keapungan cunai itu berlaku dengan baik. Dan bentuk-bentuk seperti ini saya rasa satu bentuk rangsangan-rangsangan intervensi yang sukar untuk diperhuraikan secara tangible kerana ia berlaku secara berkala dan ia berlaku secara kolektif. Kalau kita terus intervensi secara direct, masuk, ambil dan alih, ini dah macam elemen peperangan kan. Tapi ia tidak boleh berlaku dalam sebuah negara maju, demokrasi sebagai dalam negara. Kita memerlukan pertimbangan-pertimbangan sewajarnya. Cuma kefahaman masyarakat ini dia bersifat sangat pendek. Sebab apa? Dia akan melihat sesuatu perkara, contohnya intervensi kita lakukan, kenaikan nilai OPR, kita pemberian wang bantuan keluarga Malaysia dalam bentuk cash. Itu semua adalah untuk satu intervensi untuk jangka masa pendek. Jadi bagaimana untuk kita memahamkan masyarakat ini, intervensi ini sebenarnya adalah ada yang berbentuk jangka masa panjang dan juga ada yang berbentuk jangka masa sederhana yang tidak boleh diukur secara tangible macam doktor cakap tadi. Kita ada pusat-pusat tertentu, agensi-agensi yang melihat pada jangka masa panjang. Saya tidak ingat apa dia agensi Beranakul yang melihat untuk jangka pasang tentang isu-isu boom ekonomi. Tetapi pasukan Jihad Invasi lebih pada untuk mengkaji perkara-perkara yang berkaitan dengan isu-isu semasa dan juga merangka-rangka intervensi untuk dibawa pada agensi-agensi, bawa pada
struktur kerajaan untuk diperluaskan. Dan inilah fungsi bagaimana yang Berhormat Menteri melihat perkara-perkara seperti ini dalam keadaan pasukan jihad inflasi itu, supaya ia dapat lihat bagaimana untuk menangani isu secara berkala. Sebab dalam konteks seperti kita faham, diplomasi itu berlaku dalam dua hala, satu domestik, satu bertaraf antarabangsa. Dan istilah diplomasi ini perlu dijalankan secara strategik. Dan dengan pusat jualan keluarga Malaysia, dengan penurunan harga minyak yang telah dimainkan dengan pemain industri, dan kita telah berjaya menstabilkan harga ayam dan telur. Ayam sekarang mudah untuk didapati dalam pasaran dengan penaikan sedikit liquidity of cash. Jadi rakyat perlu mengambil satu perkara yang baik, iaitu partisipasi. Dan partisipasi inilah di bawah Kementerian Perdagangan Hal Ehwal Pengguna, mereka juga membawa rakyat untuk memastikan masyarakat melaporkan apabila berlaku satu kenaikan harga yang ketara. Dan ia perlu dilakukan secara bersama, secara kolektif, kerana kalau kita lihat kadar inflasi, walaupun ramai yang mempertikaikan angka itu, tapi ialah satu angka yang mengatakan kita masih lagi berada di antara negara yang stabil dalam Asia Tenggara. Bagaimana US yang kadar inflasi masih 9% dan kita berada pada lebih kurang pada darjaran lebih kurang 2.8 hingga 3%. Dan ini satu angka yang baik dalam pengukuran inflasi negara. Tetapi rakyat harus faham intervensi itu secara kolektif. Ia perlu dilakukan secara berkala. Tapi tidak maksud bersama agensi kerajaan telah melakukan yang secukupnya. Mereka juga perlu bekerja keras untuk terus memastikan intervensi ini berlaku dengan baik, dan pasukan jihad inflasi terus harus membuka ruang input kepada masyarakat. Buka pusat aduan, buka pusat untuk masyarakat memberikan maklumat dan isu-isu berkaitan, supaya akhirnya apa yang berlaku seperti harga ayam, orang tengok ayam sekadar relax. Kalau tidak, ayam itu satu isu. Kita lihat apa yang berlaku minyak masak, ayam, telur adalah perkara yang berlaku apabila isu-isu ini berhubungan harga makanan dipermainkan ataupun diperkatakan dalam elemen. Tapi ia telah berjaya distabilkan buat masa ini. Dan saya tertarik apabila kita berlakunya krisis ekonomi pada tahun 1997-1998, dan salah satu kempen yang kita giatkan pada ketika itu adalah beli barangan buatan Malaysia. Kalau ingat doktor, ada iklan kasut gombak. Ingat Sekarang beberapa tahun ini juga kita sangat memberi fokus kepada kempen beri barangan Malaysia. Jadi kempen-kempen sebegini yang memberi fokus untuk rakyat kita membeli barangan-barangan kita, kesan kepada inflasi bagaimana doktor? Satu analogi yang baik. Sebab apa bila kita bercakap tentang untuk membendung inflasi juga, kita menentukan satu bentuk penawaran perkhidmatan pada harga yang lebih baik. Dan penawaran perkhidmatan pada harga yang lebih baik ini sudah tentu kita harus juga memberi keutamaan pada peniaga-peniaga domestik. Tetapi pada yang masa sama juga, sebab kita membuka satu kebergantungan serta aliran perkhidmatan dan juga aliran pembekalan makanan yang lebih terbuka. Jadi keselarasan ini perlu wujud. Support ataupun ruangan perlu diberikan pada peniaga-peniaga untuk turun memberikan barang dan menawarkan barang seperti produk-produk yang dipasarkan dalam segmen ini sebagaimananya. Tetapi pada masa sama juga, rancangan-rancangan bentuk Perdana Menteri itu perlu. Supaya akhirnya untuk memberikan satu penawaran, kita lihat di KPT Universiti, KPT telah mengarahkan ada makanan siswa-siswi RM3.5. Ia memerlukan juga satu bentuk pengambilan atau perolehan pemasaran supaya harga barang itu dapat distabilkan dengan bantuan pemain-pemain domestik. Rancangan-rancangan tempatan. Jadi polisi ini perlu dirangka. Dia tidak boleh hanya kita bercakap, kita beli barangan buatan Malaysia, tetapi supporting polisi itu tidak wujud. Kita bercakap tentang penawaran harga Malaysia, tapi pusat jualan keluarga Malaysia itu tidak wujud. Pusat untuk seperti yang dilakukan oleh Pharma Pasar Tani wujud. Jadi di sini kita lihat kepentingan permainan industri, kepentingan agensi kerajaan dan partisipasi masyarakat itu akan sebenarnya membantu negara untuk memahami apakah kaedah intervensi secara holistik. Kalau tidak, kita hanya harap intervensi itu kerja kerajaan. Intervensi itu hanya kerja. Tapi kita harap industri harus faham. Kan industri memerlukan subsidi dalam bentuk cukai. Masyarakat memerlukan subsidi dalam bentuk injection of cash ataupun harga barang yang diturunkan. Tetapi akhirnya secara kerjasama strategik, barulah sama ada ia kempen beli barangan buatan Malaysia yang baik yang kita laksanakan semula, ataupun ia berbentuk lebih terbuka tetapi ia bersifat dengan lebih berstruktur. Jadi untuk anda semua, apa yang kami bincangkan pada hari ini adalah inilah sebenarnya yang menjadi tunjang kepada pasukan jihad inflasi dari aspek apakah intervensi yang dilakukan. Yang pentingnya adalah untuk menstabilkan keadaan ekonomi negara. Mungkin ia terkesan daripada perubahan ekonomi dunia secara keseluruhan apabila kita berganjak daripada peralihan pandemik COVID-19 ke zaman kita akan beralih kepada zaman endemik mungkin tidak lama lagi. Jadi kesan perang Rusia-Ukraine, kenaikan inflasi di Amerika Syarikat itu semua mempengaruhi. Tapi kita tidak ada masa yang panjang untuk kita berbincang mengenai aspek antarabangsa, Doktor. Terima kasih banyak-banyak Dr. Nur Nirwandi, pensyarah kanan Pusat Pengajian Media dan juga Informasi Perang Saraf Universiti Teknologi Marasudi bersama-sama dengan saya pada hari ini. InsyaAllah ada kesempatan lagi kita akan bincangkan. Selepas ini mungkin kita akan bincang dari aspek
antarabangsa, Doktor.